Jajaran menghudu berbias kesemua di celah dapat aduan pembuka bicara di alam maya juga berbeza. Assalamualaikum dan salam bagi kita di dalam sesi 3 dengan topik 10 petua ikan gembira. Tanpa membuang masa lagi, dengan ini saya memperkenalkan pakar kita pada pagi ini iaitu Encik Abdullah atau lebih dikenali sebagai Encik Lah untuk mengupas 10 petua negeri Johor ini merupakan seorang yang sangat meminati bidang aquaculture sejak dari bangku sekolah lagi dengan menghasilkan ikan hiasan secara kecil-kecilan untuk dijual kepada rakan-rakan dan jiran tetangga. Bermula dari detik itu, di atas minat dan azam yang tinggi, beliau melanjutkan pengajiannya ke peringkat Bachelor Science di dalam bidang zoologi dari University of Wisconsin, Amerika dan Master in Science dalam bidang aquaculture dari Auburn University, Amerika. Encik Lah sudah berkhidmat di UP dalam bidang 10 tahun. Beliau memulakan kerjayanya sebagai seorang juru teknik kolam sehingga menjadi CEO di dalam bidang ternakan di syarikat ternakan udang sebelum bersama UPM sebagai fellow pengajar di Jabatan Aquaculture dengan urusan pengeluaran aquaculture. Telah juga usahawan tani bagi model aquaculture, ahli jabatan kuasa penasihat bagi Sijil Aquaculture College Community Borough Pahang dan ketua program kerjasama UPM Felda dalam bidang aquaculture. Di samping itu, beliau juga memberi hikmat nasihat dan latihan aquaculture kepada pihak awam dan swasta. Dengan ini, saya mempersilakan Encik Lah untuk menyampaikan perkongsian. Terima kasih Atira. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya harap boleh dengar ya. Boleh dengar Atira ya? Okey, saya mulakan dengan pantun lah sebab Atira pun berpantun tadi kan. Okey, kita continuelah pantun dia kan. Gelama bukan sebarang gelama. Gelama kuning santapan diraja. Petua bukan sebarang petua. 10 petua ikan gembira. Okey. Jadi saya mulakan dengan tu sebab saya teruja nak memulakan topik ni kerana ramai pelajar-pelajar saya semasa saya mengajar di kuliah di UPM. Kadang-kadang bila mereka buat penyelidikan atau beli ikan kat rumah sebagainya dan ikan mati kan. Jadi kita kena lihatlah apa sebab-sebab ikan tu mati kan ya. Jadi saya haraplah sedikit sebanyak perkongsian ini boleh membantu. Okay. Saya nak mengaku dulu bahawa saya ni pernah terlibat di dalam pembunuhan bersiri terhadap udang dan ikan selama berada di dalam industri aquaculture semenjak tahun 80-an lagi. Dan saya harap online tak ikutlah saya buat salah macam ni. Jadi sebab saya dah banyak bunuh ikan, udang semua tu yang saya ternak, maka saya rasa cukuplah dan saya harap kita boleh berkongsi sedikit ya apa yang saya pernah alami ni supaya awak tak buat kesilapan yang sama lagi ya. Ini adalah berdasarkan pengalaman industri saya sendiri sebelum bersama UPM dan juga pengamatan networking bersama sahabat dan rakan taulan di industri aquaculture dan juga penyelidikan di UPM ya. Saya juga nak beritahu bahawa ramai lagi pakar-pakar dan otai-otai dalam bidang aquaculture di luar sana yang boleh menjadi rujukan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, abang akak, adik-adik semua ya. Dan mengikut spesies masing-masing. Kita kalau you nak lebih terperinci untuk satu-satu spesies tu boleh bertanya. Tentu sekali ada mereka yang bersedia untuk membantu ya. Jadi hari ini perkongsian ini adalah sebagai background saja dan introductory atau pengenalan ya supaya kita tahu apakah
perkara yang biasa memberi masalah pada ikan kita dan apakah petua yang boleh membantu. Okey, ini nak cakap tanda-tanda ikan gembira macam ni lah. Pipi kembung macam ni, dia senyum, ya? Tak juga kan, ya? Ikan tak adalah senyum macam ni kan, ni gambar ni pakai Photoshop kan, ya? Tapi ada ikan yang kalau dilihat muka dia macam senyum aja, macam ikan parrotfish tu. Sebab mulut dia dah macam tu. Ya. Jadi dia nampak senyum aja. Okey. Boleh dengar Tira ya? Saya tak tahu orang dengar ke tidak ya? Hello. Mungkin tak ada nanti check. Okey, terima kasih. Okey, pertama sekali kalau kita nak tahu ikan kita gembira, kita tengok dia punya cara renang dia. Okey, dia kena berenang dengan aktif. Cuba tengok ikan ni, ikan kelesa ni, atau arowana. Tengok dia pergerakan nampak segak, okey, posturenya pun bagus. Jadi dia nampak dia sihat ikan macam ni ya. Tengoklah dia punya sirip dia. Kembang cantik ya, tak luka, tak koyak ya. Jadi dia berenang dengan aktif. Kedua ni kita lihat ikan tu tidak mencungap-cungap. Okey, kalau ikan tu mencungap-cungap permukaan air ni biasa ada masalah sikit. Ya. Alright. Kemudian kita kalau lihat ikan, kita akan lihat ikan ni kalau yang sihat biasanya badan dia akan nampak cerah. Kalau warna dia, kita ada gambar warna-warni, warna dia terang macam ikan neon tetra ni. Kita nampak garis biru yang luminous tu, kemudian garis merah, terang. Tapi kalau yang tak sihat tu kita nampak badannya agak macam dah bongkok, hilang warna biru dan kemerah-merahan tu. Ini dah sakit lah. Dan warna dia pudar atau pucat. Ya. Lagi satu ikan kalau kita nak tahu dia sihat tak sihat, kita tengok badan dia. Ini contoh ikan discus. Di mana kita akan lihat siripnya kembang kemas yang belah kiri tu. Warna kuningnya pun cantik. Ya, yang belah kanan adalah variety yang sama. Cuma cuba tengok dia punya sirip tu sangat kuncup. Ya. Lepas tu dia punya dekat operculum tu, dekat insang dia tu. Okay. Sirip insang tu pun yang dia tutup. Okay. Dan lagi satu mata ikan yang kat ni besar. Mata dia besar dan juga badan dia nampak agak kurus macam ni Lagi satu ikan yang sihat adalah ikan yang gembira, adalah ikan yang badannya bersih. Macam lampam ni, cuba lihat. Ya. Dia ada kecacatan, bersih, berkilat macam ni. Dan tindak balas yang baik terhadap makanan. Ikan yang sihat, kalau kita bagi dia makan, dia akan mengejar makanan tu. Berlomba-lomba nak makan. Macam contoh ni, ada satu je pellet tu, 3 ekor tilapia rumo nak makan satu pellet. Ini adalah satu contoh tindak balas yang baik. Okey. Menunjukkan ikan tu sihat. Right. Apabila kita nak membeli ikan, ya, dan untuk ternak dalam kolam ke tangki, akuarium semua tu, pertama sekali kita kena dapatkan ikan yang dah gembira dekat tempat penjual ikan tu. Itu penting tu. Orang yang menjual ikan kepada kita, sama ada di kedai akuarium ke, di pusat pembenihan hatchery ke, ya. Bila dia menjual ikan kepada kita, kita kena tahu yang dia ni ada reputasi yang baik. Sebab ikan tu kena happy atau gembira kat tempat dia dulu sebelum kita terima penghantaran tu. Bagaimana cara dia menternak ikan? Kan, ya? Bagaimana cara dia handle ikan tu? Kasar, sebagainya, atau dia bangsa tak boleh makan ke, dan seterusnya. Jadi kita tengok ikan tu kalau kurus ke, kepala besar, badan kecil, ini satu masalah juga. Ya, macam tadi kan. Jadi kita lihatlah pembekal, mungkin melalui sahabat handai kita dalam industri aquaculture ataupun kawan-kawan dalam
aquarium industry, siapa pembekal yang boleh kita yakini dari segi kualiti ikan dia? Orang yang nampak minatnya membeli ikan, satu. Dan satu, kalau kita beli ikan yang agak mahal, dia benarkan kita pilih ikan tu sendiri. Ya? Dia tak cakap, janganlah saya hantar je lah. Kita sendiri boleh pergi tempat dia, pilih ikan kita nak. Walaupun harga mahal sikit, tapi kita hati puas. Ya? Kemudian dia juga boleh cadangkan kita kombinasi ikan sesuai. Terutama kalau kita macam menternak ikan atau beli ikan dalam aquarium community atau community aquarium. Dia akan cakap okey, ikan ni dengan ikan ni sesuai, yang ini janganlah, ini cepat besar ke, ya? Yang ini ikan ni dia susah nak makan pellet, nak makan makanan hidup aja. Ini problem sikit. Sebab kalau dalam tangki kita pelbagai jenis ikan, pelbagai jenis makanan, kita pun pening kepala nak menguruskan. Dan boleh berbincang, berkongsi ilmu. Seorang pembekal ikan, hatchery operator ke, pembekal benih ke, dia tidak lokek berbincang dengan kita tentang kualiti ikan dia. Kalau dia berbincang tu, dia excited sangat. Dan kita nampak daripada riak mata dia, muka dia, kita tahu dia punya minat terhadap ikan tu. Orang macam tu lah kita cari yang boleh membekal kita ikan yang sihat, ya, dan gembira. Dan saya biasanya kalau saya nak ikan, hantar ke ladang saya atau udang dulu, saya buat udang. Saya akan pastikan udang sampai awal-awal pagi. Sebelum subuh kalau boleh. Atau awal pagi lepas subuh tak apa, tapi paling lewat pukul 9. Jadi orang yang menjual benih udang tu, dia kena pastikan berapa jam nak sampai tempat saya tu dan dia perlu packing malam. Kalau contoh saya duduk Johor, dia hantar daripada contoh Selangor, dari Sepang, perjalanan tu 8 jam. Jadi saya nak sampai pukul 8 pagi dulu dekat Sedili Kecil, dekat Desaru sana tu. 8 pagi sampai. Jadi dia kena bermula daripada tempat dia 12 malam. Okey. Jadi dia kena terima tu. Dia kena buat kerja tu supaya kita sampai waktu awal pagi dan kita nak elakkan stocking ikan atau masukkan ikan waktu panas. Mana boleh stres tu bila suhu tinggi sangat dalam kolam, ya. Baik. Jadi asas untuk menyediakan ikan gembira ni apa dia, ya? Okey. Pertama sekali kita kena lihat tentang bagaimana kita nak memastikan ikan kita sentiasa berada dalam zon kenyamanan ataupun orang putih cakap ni bahasa Inggeris dipanggil comfort zone, ya. Sebab ikan yang diternak tu biasanya kalau dia dalam comfort zone tu dia tidak akan stres. Dan kalau kita keluarkan dari comfort zone, contoh kita ambil dia daripada kolam, lepas tu kita timbang dia, kita packing nak hantar, dia stres. Okay, dah lah keluar daripada kolam, lepas tu tukar air lah, ya. Lepas tu bila tukar air, kita nak buat penyiraan lagi, kita timbang dia lagi, kan, ya. Kemudian kita masuk dalam bekas plastik bag dengan padat, ikat, masuk oksigen. Proses tu biasanya akan buat stres kepada ikan, ya. Dan bila dia stres, dia mudah dijangkiti penyakit. Alright. Jadi pertama sekali kita nak ikan gembira, asasnya adalah kita harus mengelakkan stres pada ikan. Sama ada kita sedang beli ikan tu atau kita menerima ikan untuk stok yang baru, ya, atau kita prepare ikan tu untuk jual kepada orang lain, ya. Sebab kalau kita tak menjaga ni, kita punya kadar hidup biasa akan banyak terganggu lah, ya. Siapa yang tak pernah terima ikan dalam beg plastik sampai ikan kat tempat kita, tengok macam dah 50% mati, ya. Saya biasa hadapi tu semua, ya. Kalau dah 50% mati dalam kampit atau dalam beg ikan tu, saya rasa lagi 50% tu mati dalam seminggu lah. Tak ada harapan sangat. Jadi ini yang kita kena pastikan, ya. Dari segi packing dia dan seterusnya. Ikan yang stres tu, sistem imun dia biasanya akan lemah, senang kena penyakit dan juga ada yang mati mengejut.
Saya sendiri pernah ikan saya mati mengejut. Saya punya ikan kelah. Saya beli ikan kelah. Tapi dalam saya punya akuarium 6 kaki agak besar. Waktu raya, anak saudara saya datang. Dia tengok ikan kelah saya. Lepas tu dia excited tengok ikan kelah tu. Dia ketuk-ketuk cermin akuarium. Dia ketuk-ketuk. Ada dalam 6 ekor lah ikan kelah besar-besar. Lebih kurang dekat 80 inci lah. Dia ketuk sini, dia ketuk sana, ketuk sini, ketuk sana. Ikan tu terkejut. Ikan tu benang sana sini. Orang putih cakap darting. Darting tu dia macam tak tentu arah. Ya? Tentu arah sebab kejutan tu. Jadi pada balik raya tu, tak lama lagi saya tengok ikan saya semua tergolek. Ini problem juga. Mati secara mengejut. Kita yang menjadikan stres kat dia. Okay? Alright. Jadi apa yang pesanan saya di penghujung hari saya nak bagi sedikit pesanan, itu mencegah lebih baik daripada merawat. Okey, itulah dia. Jadi petua yang pertama, kita nak mulakan ada 10 petua kan ya. Okey, baik. Petua pertama adalah kita bersedia sebelum menderita. Apa yang bersedia sebelum menderita ni? Maksudnya adalah kita sediakan tangki kita. Ni kalau kita pasal akuarium ni, ikan akuarium, sediakan tangki sebelum masukkan ikan. Ini saya nak mungkin nak bagi khusus sikit kepada pelajar-pelajar aquaculture yang buat final year project kan, yang buat research. Tak kira lah ya, di peringkat apa. Biasanya kalau terima ikan tu, ada je yang kematian kan. Ya. Belum start research lagi dah ikan mati. Ya. Jadi saran saya pertama, kalau nak bela ikan untuk research tu, kalau perlu ikan 100 ekor, belilah 200. Belilah 200, lebih sikit. Bila sampai ikan tu, daripada pembekal yang bereputasi tadi tu, bila sampai ikan tu, kita masuk dalam holding tank, tangki simpanan, buat sementara. Okay. Dan kita lihat mana ikan yang elok, kita pilih 100 daripada 200 tu untuk kita gunakan untuk penyelidikan. Now, apabila kita masuk ikan tu, seelok-eloknya. Ya? Jangan hari ni terima ikan, hari ni masukkan air pipe daripada pili tu, masuk air pipe, hari ni masuk anti-klorin, penuhkan, terima ikan hari ni, lepaskan. Hari ni nescaya macam ni ikan awak stres. Ya? Jadi kalau saya buat dan saya amalkan ni, apabila saya terima ikan untuk apa-apa, saya selalu sarankan dan saya buat ni, kita buat cycle. Kita cyclekan ikan tu, dia punya filter. Cycle filter dalam tangki tu untuk 2-3 minggu sebelum masuk ikan. Oh ya, lama tu ke? Ya, lama tu. 2 hingga 3 minggu sebelum masuk ikan, kita jalankan dulu tangki, ada air dan ada filter. Jalankan filter dia dulu 2-3 minggu. Ya. 3 minggu tak ada masalah. Ya. Tak akan kerugian. Sebenarnya lebih rugi kalau ikan mati bila masuk. Ya. Jalankan filter 2-3 weeks before you receive your fish. Alright. Now, apa yang berlaku? Bila kita masuk ikan serta-merta tu, masuk air, letak anti-klorin semua tu, ya. Dengan air pipe, kita ada masalah yang dipanggil sindrom tangki baru. Okay. Iaitu kita punya filter ni, dan filter ni ada bakteria tau. Jadi kalau bakteria tu tidak berfungsi untuk membuang atau menyahkan amonia hasil daripada kotoran ikan tu, tahap amonia akan meningkat dengan tinggi dan menjadi mudarat kepada ikan yang kita ternak. Okay. Jadi prepare your tank first. Barulah fikir pasal nak masuk ikan. Jangan mengejut macam tu. Alright. Baik, saya nak cerita sikit pasal proses notifikasi ni. Ini pun boleh membantu pada rakan-rakan sahabat dan rakan taulan di luar sana yang mungkin ada akuarium juga dan juga ada sistem RAS. Kadang-kadang kita ternak tilapia dalam sistem yang kitaran semula kan. Ya? Ada juga di situ. Saya pun pernah buat ni dan saya banyak juga memberi nasihat kepada orang yang buat ikan ras ni, tapi secara backyard project aja, bukan besar-besar pun ya. Untuk makan sendiri pun boleh ya.
Jadi apa yang berlaku dalam biofilter ni, filter ni dalam gambar ni saya tunjuk balang kat luar ni, ini dipanggil external filter, yang ini top filter. Apa pun dalam filter ni, kita akan letak katakanlah bioballs lah, kita letak misalnya apa ni, netting ke, kita letak, kerana orang letak apa ni, ada pasir dalam tu, ada manik dalam tu, macam-macam lah, ya. Ada sabut lah, all sorts of things, ya. Yang penting dia ada tempat perumah untuk bakteria. Jadi kalau kita ada bakteria, kita ada kotoran yang dihasilkan oleh ikan ni, najis ikan, jadi bakteria dalam filter tu akan menggunakan amonia tu, ya, sebagai sumber makanan dia, dan dia mengubah kepada nitrite, kepada nitrate, dan nitrate ini akan berada dalam air tu, dan kita boleh nyahkan apabila kita tukar air. Alright. Jadi kita bakteria yang berfungsi dalam sistem biofilter ni dipanggil nitrification bacteria atau bakteria nitrifikasi. Prosesnya proses nitrifikasi, iaitu untuk menyahkan amonia dan tukar dia atau oksidas dia kepada nitrate, di mana ini adalah tidak toksik, ya. Tapi kalau banyak sangat nitrat pun boleh toksik bagi ikan, ya. Sebab tu kita kena juga tukar air secara berkala di dalam sistem kitaran semula ni, khususnya dalam aquarium lah. Okey. Baik, itu untuk aquarium. Jadi kalau kat kolam macam mana? Kalau kolam macam mana? Kolam ni cara kita menghilangkan amonia dia adalah melalui phytoplankton. Phytoplankton adalah tumbuhan seni. Tumbuhan seni atau microscopic plants yang warna hijau ni, ya, yang kita boleh lihat sel-sel dia khusus melalui mikroskop. Dan phytoplankton ni yang menggunakan karbon dioksida, okay, dengan tenaga cahaya menghasilkan tenaga untuk dia juga, untuk pertumbuhan badan dia, dan mengeluarkan oksigen. Sebab itulah proses fotosintesis ni penting, ya, dan menghasilkan oksigen untuk kita lah, ya. Jadi kalau air ikan tu warna hijau, biasanya proses fotosintesis berlaku lah dan menghasilkan oksigen. Okay. Di samping penghasilan oksigen tu, ikan ni juga menyerap amonia. Phytoplankton juga menyerap amonia di dalam kolam tersebut. Jadi kalau air tu warna hijau, ya, tak terlalu padat, biasanya kita punya kadar amonia akan stabil dan agak rendah. Okay. Alright. Ini nak beritahu lah, ya. Jadi tadi sistem nitrifikasi itu untuk kitaran semula. Ini dalam kolam agak berbeza sikit. Walaupun ada juga berlaku nitrifikasi dalam kolam, tapi biasanya kalau kolam tu airnya sangat hijau, penuh dengan phytoplankton, proses yang lebih utama adalah proses penyerapan amonia oleh phytoplankton tu, ya, sendiri. Right. Phytoplankton pun menjadi makanan, ya, untuk ikan, ya. Baik. Ketua kedua, itu tadi pertama, ya. Ketua pertama adalah bersedia sebelum menderita. Ingat, ya, pond preparation. Kalau siapa nak tanyakan, saya boleh beritahu sikit perincian pond preparation, tapi ini sebab ada yang lain nak dibincangkan, so kita habis kat situ. Ketua kedua adalah kerja berhalus hasilnya bagus. Apa benda kerja berhalus hasilnya bagus? Okey, contoh. Ini gambarnya orang nak pindahkan ikan koi. Ikan koi ni kalau tengok ada sauk bawah ni, orang ni sauk, gunakan sauk ikan koi ni yang lubang-lubang ni. Lepas tu ada satu lagi, yang ini. Net ni, di mana dia masukkan ikan koi dalam net ni, dia serupa macam karung, serupa karung. Jadi apabila dia transport ikan koi ni, dia pindahkan daripada tangki ni ke tangki lain ke, dalam karung ni ada air. Berat sikit lah, tapi ikan koi dalam ni ada air. Bukan hanya ikan koi tu disauk daripada net ni saja, kering-kering macam tu. So ikan koi dalam karung ni special, kita boleh buat sebenarnya. Macam stokin yang besar lah. Stokin yang besar, masukkan ikan koi, masukkan air, pindahkan cepat-cepat. Okay? Jadi kita mengelakkan luka pada sisik dia. Ini orang cakap tu kerja berhalus lah, maksudnya teliti lah.
Kerja berhalus ni, mak saya beritahu kau buat kerja baik-baik, berhalus. Berhalus tu maksudnya teliti, ya, berhemah, itu kerja dia. Ya. Ini untuk gambar ni, yang belaki ni langsung kasar sikit, tak berhalus langsung. Belaki ni tak. Ini biasa berlaku kan, masa nak sampai waktu-waktu pilihan raya, kita nampaklah kerja-kerja macam ni kan. Ni. Yang lepaskan ikan dekat dalam tasik lah, dekat sungai lah, tapi cara dia lepaskan ikan tu mungkin seksa ikan macam tu. Ya? Kalau boleh kita jangan ikut cara macam ni. Kita lepaskan secara yang lebih berhemah sikit lah, dengan lebih teliti. Ya? Aklimatasi dulu 15-20 minit. Okay? Kita masuk sikit dalam air tak apa, basah sikit semua tak apa. Ya? Biar dia hidup. Ya? Dan dia dengan apa, dengan lebih selesa lah. Ya? Bila kita lepaskan ikan tu, dia dah stres. Dia dah stres tu, apa fungsi kita nak buat stocking dalam apa ni, tasik dalam sungai semua kan ya. Okay, baik. Ini petua kedua lah. Petua ketiga adalah oksigen. Oksigen. Ini saya cakap 3 kali sebab sangat penting. Oksigen terlarut atau dissolved oksigen adalah faktor penghat yang paling utama dalam ternakan ikan. Kalau kita beli ikan, oksigen tak ada, masalah kita. Kecuali, semua ada kecuali lah. Kecuali kalau macam kita ada ikan keli lah. Kan? Jadi dia oksigen sikit pun tak apa. Ya? Tapi kalau ikan yang lain tu, ikan akuarium, ikan tilapia, ya? Yang diternak untuk makanan, ikan lain lah, ikan udang ke, memang oksigen tak boleh nak kurang. Okay? Kalau boleh kita nak kekalkan dalam tahap orang panggil tu 5 ppm atau 5 mg per liter. Ya? Itu salah satu ukuran dia lah. Tapi yang penting cukup pengudaraan. Ini yang akuarium madu udara dekat dalam kolam madu udara kan. Kita pastikan dia cukup oksigen. Walaupun air tu warna hijau, ada phytoplankton, tapi oksigen ni penting ya untuk waktu malam, terutamanya waktu malam bila tak ada cahaya matahari, oksigen dalam kolam tu boleh drop atau turun rendah ya. Baik, satu lagi jangan lupa, kita kalau buat projek kena ada backup genset. Backup genset ni sangatlah penting. Yang belah kanan ni warna oranye ni, backup genset untuk projek yang lebih besar. Okay. Bila kalau elektrik mati je, daripada kerajaan, daripada tenaga nasional, maka ada je backup dalam bentuk diesel. Jalan diesel ni, jalanlah. Jadi bolehlah kita pastikan kita punya pedal wheel ataupun kita jalan dengan baik, dengan berterusan. Yang belakang ini adalah dipanggil AC/DC air pump. Ini sekarang ni, you boleh cari dekat kedai akuarium. Saya memang gunakan ni dan saya galakkan sesiapa yang ada akuarium untuk rumah. Carilah air pump yang ada AC/DC, maksudnya dia ada bateri dalam tu. So, kalau bekalan elektrik TNB putus atas sebab-sebab tertentu ke, kita ada bateri yang boleh on lagi, yang boleh jalan kan udara tu, yang boleh menjalankan aerasi atau pengudaraan tu selama 5-6 jam, 8 jam pun ada, bergantung kepada pump tu ya. Harga dia dan jenis dan sebagainya lah. Itu boleh cari lah, boleh tengok dekat kedai akuarium tu. Alright. So itu yang penting ya, dapat AC/DC. Kita gunakan ni macam di UPM, kita memang gunakan ni standby sebab kita banyak buat projek untuk student dan untuk penyelidikan menggunakan aeration, dan kalau ni tak ada, bila blackout je nanti masalah dengan research ya. Matikan. Bukan masalah handling ke apa, tapi masalah oksigen tak ada. Okay. Baik, butuh keempat adalah beri makan berpada-pada. Okay, ini saya nak beritahu sebab kadang orang selalu tanya saya, banyak mana nak berikan makan ni sila? Sikit ke, banyak ke, berapa kerap ke? Ya? Senang aja. Saya biasa amalkan ni, dah saya jalankan projek atau menyelaras projek inkubasi usahawan tani di UPM dengan pelajar-pelajar macam ni, contoh yang pakai boot warna kuning ni, dalam program 6 bulan. So, dalam 4 bulan tu dia mesti hasilkan benih, boleh membesarkan benih tilapia ni yang nampak ni. Dia macam ni, dalam 4 bulan mesti dah boleh jual saiz 3 ekor sekilo. Tak boleh nak lewat daripada tu sebab
Lepas tu dah habis lah dia punya waktu pembelajaran dia kan. Jadi kita kena bagi makanan tu dengan ad libitum. Ad libitum tu maksudnya kita ikut selera ikan tu tapi dalam masa yang terhad. 5 minit cukup, jangan sampai 1 jam. Ikut selera 1 jam tak boleh lah. Okay? 5 minit paling-paling terbabas lah, mungkin 10 minit cukup. Okay? Kalau ada dia tak boleh makan, sahut keluar. Okay, kalau ikut pengiraan pun boleh, peratus berat badan ada yang 3%, 5% bergantung pada saiz ikan kan. Tapi saya lebih suka cara begini sebab kita boleh lihat ikan tu. Kalau dia makan lebih, kita bagi lebih. Kita ambil lah ambil notebook tulis banyak mana dia makan. Kalau dia kurang makan, kita bagi kurang. Itu aja. Ikut selera dia. Kadang-kadang waktu pagi tu hujan lebat atau mendung. Ikan tak nak makan, so kita bagi kurang. Kalau kita ikut peratus berat badan bagi je, sama ada makan atau tak, belasah je, kemungkinan besar kita banyak kerugian makanan yang terapung atas tu. Bila dia rosak, pecah, turun ke dasar, merosakkan dasar kolam dan menaikkan amonia. Jadi ini yang saya cadangkan dan memang biasa kita amalkan untuk pemberian makan secara ad libitum ya. Alright. Kemudian berkerap, biasa kalau macam dalam sangkar ni, dalam kolam ikan 2 kali saya cukup lah. Pukul pagi pukul 9, 10, petang pukul 5. Kalau tak pun mungkin tengah hari sekejap. Ya? Dalam pukul 2 tu. Tapi gapkan dia di antara 3 hingga 4 jam di antara sesi bagi makan tu. Okay? Boleh ikan dipuasakan? Ya, boleh. Ya. Ada masalah ke kalau kita bagi puasa seminggu sekali? No problem. Okay. Contoh dia makan Isnin sampai Sabtu, Ahad puasa 1 hari, Isnin start balik, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Ya. Kita kalau ada akuarium dekat rumah, mungkin kita pergi bercuti Sabtu Ahad, kita keluar rumah, kan, balik semula tak pergi makan. Okey ikan kita. Ya. Ya. So, jadi itu tak ada isu. Lebih isu adalah isu oksigen sebenarnya. Ya. Makan kalau kita bagi berpada-pada, ya, jangan terlebih sangat, biasanya air kita, kualiti air kita akan terkawal. Ya. dan kadar penukaran makan tu masih terkawal. Baik. Ketua 5 adalah tukar air. Ada yang selalu tanya, elok tak tukar air hari-hari? Ya? Kalau kita ada sistem yang kitaran semula, ada pakai filter tu, tak perlu tukar air, tak perlu tukar air hari-hari. Ya? Kalau kita tukar air hari-hari, dah ada filter tu, maksudnya filter tu tak berfungsi lah. Buat apa pakai filter? Ya? Kalau kita terpaksa tukar air hari-hari. Ya? Sebab itulah kita kena pastikan filter berfungsi dengan baik. Okay? Dan pastikan kita kalau dapat beli filter, beli yang lebih besar sikit tak apa. Yang penting dia boleh menyahkan amonia dari kotoran ikan tu. Okay? Dan kalau kita lihat ikan tiada selera nak makan, cungap-cungap, air kotor berbau. Biasanya kalau saya nampak ni semua, ikan tak makan, mencungap, air kotor bau, saya tengok filter dululah. Itu saya akan buat. Kalau filter saya tengok terlalu kotor, okay, saya bersihkan filter dulu, kan. Lepas tu pastikan dia berfungsi. Sebab kadang-kadang filter ni terlalu kotor. Jadi kalau terlalu kotor, banyak sangat dengan bahan yang mendap dalam filter tu, macam mana dia punya bakteria nak berfungsi dalam tu. Bakteria nitrifikasi, dia tak berfungsi dengan baik. Ya? Okey. Lepas tu baru kita fikir tentang tukar air lah. Alright. Dan kalau nak tukar air banyak mana? Aquarium biasanya digalakkan lah ya. Ini pun saya buat juga. Dalam masa 2-3 minggu kita tukar sekali. 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Jangan tukar semua air dia. Tukar dalam 20-30% cukup. Ya. Jangan dikeluarkan batu dia, kayu dia, pokok keluar, cuci dengan sabun, masuk balik. Jangan buat macam tu. Ya. Ataupun keringkan habis-habis. Ada orang buat macam tu. Dulu saya buat macam tu. Saya mula-mula beli ikan community ni, community fish aquarium. Bila time tukar air je, kita keringkan air dalam aquarium tu, keluarkan semua pasir, keluarkan semua batu, keluarkan ikan, cuci kau-kaunya, okay. Lepas tu masuk balik, letak air baru. Ikan mati. Jadi tak perlulah buat macam tu. Ya. Buangkan 20-30%,
Masukkan air pipe, tak apa, masuk air pipe terus saja, ya. Lepas tu letak anti-chlorine, dah okey lah. InsyaAllah, ya. Okey, jadi kalau itu untuk ni, untuk dalam aquarium. Tapi kalau untuk air kolam macam mana pula? Kolam ikan. Jadi kolam ikan ni agak bukan rumit lah. Dia banyak cara pendekatan dia. Ya. Sekarang ni kalau kita lihat banyak pendekatan ternakan ikan dan udang ni lebih kepada kurang menukar air. Ya. Sebab kadang-kadang kita tukar air. Contoh macam kalau beli udang ni, bila tukar air, kita masukkan pula penyakit dalam kolam tu. Sebab sumber air tu dah ada virus umpamanya. Jadi orang cakap, alamak, kalau sumber air ada virus tu kan nak tukar air kan. Baik, jadi kita kena kawal kualiti air dalam kolam tu sebaik mungkin. Itu sebab ada yang gunakan probiotik lah. Ada yang menggunakan jenis sistem biofloc. Saya tak nak cerita tu dah terlalu teknikal. Mungkin satu masa yang baru, yang lain kita rasa benda tu semua. Jadi ada yang banyak tambah paduin, pastikan kitarannya kemas, ya, oksigennya terkawal, jadi kurangkan penukaran air. Okay. Dan kalau nak tukar air pun dalam kolam tu buatlah macam ni, tukar dalam 1/3, lepas tu masuk air baru, ya. Jadi kita boleh kawal dia punya kepadatan phytoplankton dan seterusnya. Right? Baik. Ketua ke-6 adalah garam. Garam ni kena cakap, orang pakai ke garam untuk ikan yang tawar. Of course, kalau ikan tu ikan marine tak ada masalah. Memang dia pakai garam. Tapi ikan yang tawar ni penting ke? Baik. Saya sini pun guna garam. Okay. Saya guna garam apabila saya nak packing ikan, benih ikan untuk hantar ke mana-mana. Okay. Ini salah satu daripada kita punya prosedur dalam modul tentang pembenihan ikan kita dan tilapia yang kita buat di UPM. Bila kita dah ambil benih daripada kolam, bawa ke hatchery, kita masuk dalam holding tank, kita dah depurate dia atau kita dah satu hari dah buang kotoran di badan dia, nak packing, maka dalam air packing tu kita letak sedikit garam. Okay. Nanti saya cakap sedikit tu macam mana pula, segenggam, 2 genggam, secukup rasa, nanti saya beritahu sekejap lagi. Okay. Jadi kita guna garam ikan tenteram. Jadi biasanya kalau kita terima ikan yang untuk masuk dekat dalam aquarium ni, biasanya kita ikan tu agak stres. Bila stres, maka kita nak dia ada stabil sikit. Dari segi dia punya osmo regulation atau osmo kawal atur, kita boleh letak sedikit garam. Tapi kalau kita pindah ikan daripada benih ikan masuk dalam tangki yang besar, masuk dalam kolam tu tak adalah macam tu. Kalau masuk kolam kan, macam mana nak letak garam dalam kolam yang besar pula kan. Tapi itu lain pula. Itu kita kena tunggu, kena ikut timing dia. Kalau masuk ikan dekat kolam yang besar, kita kena ikut timing dia, waktu bila, okay, waktu aklimatasi dia. Lepas tu pastikan kolam dah cukup sedia untuk menerima ikan. Tak perlu nak garam, sebab kolam besar sangat. Ya? Macam curah garam di laut kan, tak ada apa kan. Baik, di aquarium okey. Kita boleh gunakan sedikit garam. Okay, jadi ini saya nak beritahu sikit kalau sesiapa yang mungkin nak ambil nota, banyak mana nak pakai garam, dan kalau kita nak aklimatasi ikan baru sampai dalam aquarium ke, ataupun macam student-student, all of you students nak terima ikan, ikan tawar, freshwater fish, dan terima dekat holding tank, dekat dalam hatchery ke mana-mana, sebelum research, letak sedikit garam, tak banyak. 1-3 gram per liter saja, ataupun 1 ppt, up to 3 ppt. Kalau you risau sangat, letak 1 gram per liter, cukuplah tu, 1 parts per thousand. Okay. Air laut, kemasanan dia 35 parts per thousand, 35 gram 1 liter. Alright, tapi ni kita letak, dia ada rasa sikit je payau tu, dalam 1 hingga 3 gram, satu pun dah cukup. Okay. Sama ada untuk holding tank, kita menerima ikan, atau orang cakap quarantine, boleh juga, ataupun apabila kita prepare untuk jualan ke mana-mana untuk packing. Alright. Ketua ke-7, berhati-hati dengan penggunaan kimia. Ini saya nak cakap lagi sekali. Sebelum tu, yang ke-6 ni, cuci aquarium.
Saya cuci akuarium saya gunakan garam kasar tau. Saya beli garam kasar dekat pasar tu. Okey, kalau boleh gunakan garam kasar. Ialah ada dalam guni kan. Garam kasar tu murah sikit dalam guni tu. Jadi kita gunakan garam kasar tu, kita boleh gunakan garam untuk cuci akuarium. Ya. Bersihkan dalam akuarium semua tu. Bukan gunakan sabun, gunakan garam pun. Lepas tu kalau kita nak masukkan dalam tangki holding tank, gunakan garam kasar ni. Kalau boleh gunakan garam yang sodium chloride yang tidak diproses, yang bukan cakap tu iodized salt. Kadang-kadang dia iodized tu dia ada tambah itu tambah ni kan. Jadi kalau boleh just guna garam kasar je, senang lah. Okey. Kemudian bahan kimia, hati-hati sikit. Kalau boleh jangan gunakan sabun untuk bersihkan akuarium. Pernah berlaku kawan saya, anak dia cakap nak cuci akuarium. Bila dia cakap nak cuci akuarium aja, dia masuk sabun dalam akuarium tu, cuci bersih-bersih dengan sabun. Apa jadi kat ikan? Habislah. Sejarah lah ikan tu ya. Jadi penyucian macam tu tak boleh. Budak-budak kan, dia tak tahu. Dia ingat cuci akuarium sama macam cuci pinggan ya. Masuk sabun dalam air, kacau. Lepas tu bersihkan ikan macam tu. Tak boleh ya. Jadi elakkan sabun lah seboleh-bolehnya ya. Kita pakai garam tu atau perlu bersihkan macam tu. Atau perlu dia nak betul sangat nak menghilangkan katalah dah kena penyakit ke. Dia letak Clorox ke boleh. Tapi kena bersihkan betul-betul. Gunakan kalau secara komersial memakai Clorox lah. Boleh kan ya. Atau sodium hypochlorite macam tu. Okey, gunakan bahan kimia juga berhati-hati. Kalau boleh kalau nak ubat ikan, saya kalau boleh ubat ikan last resort, orang cakap tu tindakan terakhir atau last resort kalau kita bagi ubat ke ikan. Kalau boleh kita tengok dulu apa masalah kita, dari segi apa yang kita boleh kawal. Apakah kita punya ikan terlalu padat? Apakah kita punya kombinasi ikan tu tak berapa serasi ke? Ya? Ataupun kita dah letak ikan, masuk ikan baru ke? Ni kadang bila masuk ikan baru dan dia boleh datangkan penyakit juga kan. Atau filter kita tak berfungsi dengan baik, kita malas nak tukar filter. Ataupun patut kita tukar akuarium 2-3 minggu sekali, kita langsung nak buat apa-apa. Jadi kena dulu untuk mengelakkan ikan stres. So kalau dia dah stres, mudahlah kena penyakit. Betullah kita kena buat tindakan bagi ubat. Kan? Jadi kalau nak bagi ubat, saya cadangkan ikutlah peraturan daripada botol tu. Bisa ada label ya kan. Label mengatakan banyak mana dos dia tertentu tu. Follow yang tu. Kadang orang tak tahu pun nak follow. Apa nak buat ya. Ada yang cakap kalau contoh macam ni. Aquarium ni. Okay, letak satu cap. Ya. Lepas tu satu cap untuk 100 liter. Kita pun tak kira dalam tangki ni berapa liter, 100 liter tu ataupun hanya 20 liter kan. Kan kalau kita dia cakap satu cap tu untuk 100 liter tapi air kita cuma 20-30 liter, kata lebih pula dos dia. Ini problem. So sebab tu kita kena belajar sedikit tentang pengiraan ni ya. Sebab itulah saya masukkan petua nombor 8. Jadi kira-kira jangan terpinga-pinga. Sebab apa? Ini adalah satu perkara yang agak kelemahan pada ramai kita. Apabila kita nak mengubati ikan ke, contoh masa nak letak garam ke dalam tangki tu ya, untuk sebagai kawal osmoregulation ikan tu ya, kita buat ikut secukup rasa. Letaklah segenggam, letaklah 2 genggam. Itu biasanya boleh buat lah, tapi kalau boleh kita lah ikut cara yang lebih saintifik sikit lah kan. Ya? Jadi kalau kita nak ajar orang tu, kalau cakap okey, kalau kolam tangki tu 1 meter padu air, banyak ni. Kalau 5 meter padu, banyak ni. Jadi senang orang nak ikut. Ya? Ada paduan-paduan tertentu setakat macam ni. Kalau besar tu agak-agak 2 genggam lah. Yang besar lagi mungkin 5 genggam. Macam tu je. Tapi susah nak ikut cara macam tu ya. Baik. Jadi ini saya cadangkan tolonglah ikut dos dari label tu dan bukan hanya setakat cukup rasa. Belakang ini gambar
ikan ni dia kena linear. Linear ni macam dia hookworm, dia ada sejenis pepot sebenarnya, dia melekat kat ikan ni. Hook. Dia ada cangkuk kemudian kita ada white spot ni, Ichthyopteris ataupun white spot ni, selalu ikan ni biasanya kalau perubahan suhu ke dia kena white spot ni. Kalau you masuk ikan baru dalam akuarium, katakanlah suhu dia sepanas juga sejuk, biasa berlaku lah ni. Ya, kita kena letak methylene blue dan seterusnya. Untuk rawatan tu ada dos-dos tertentu lah. Okey, ini saya bagi ni. Mungkin ada siapa yang berminat boleh ambil screenshot ke apa dan sebagainya. Boleh tulis, takut tulis tak sempat. Ini adalah dia punya persamaan, umpamanya dosage yang kita biasa gunakan untuk ternakan ikan. Okey, biasanya kalau tengok label dia akan cakap 1 ppm ke atau 1 mg per liter ke, ya. Jadi kalau kita nak kira banyak mana ikut botol punya saiz ke, kita gunakan miligram per liter. Kalau untuk tangki kita gunakan gram per kubik meter. Kalau kolam tanah yang besar tu, kita gunakan 1 ppm bersamaan 10 kg setiap hektar dan kedalaman 1 meter. Jadi kalau kita nak rawat kolam, contoh kita nak masuk kapur dalam kolam tu dan kita nak buat rawatan 1 ppm, maka kita masuklah 10 kg kapur dalam kolam sebesar 1 hektar, dalaman 1 meter. Kita kira macam tu. Jadi kalau dia 10 ppm, maka 100 kilo per hektar meter. Ya, senang macam tu je. Ini saya dah tuliskan juga, 1 kubik meter bersamaan 1000 liter, 1 hektar bersamaan 10 square meter dan 1 ekar bersamaan 0.4 hektar. 4000 square meter sama dengan 1 ekar. Okey. Kepekatan garam yang saya cakap tadi tu adalah kita buat kan, ada saya cakap nak letak garam kalau untuk kita nak acclimate ikan ke kan, atau kita nak buat packing, nak hantar ikan, letak dalam 1 gram per liter kan. Itu 1 ppt sama juga 1 gram per liter. Tapi kena tahu juga air tu banyak mana. Jadi kalau air dalam plastik bag tu 10 liter, dia tak 10 gram garam. Itu je. Kan? 1 gram untuk 1 liter. Ya? Kalau 10 gram, 10 liter, 10 gram itu je. Timbanglah sikit. Ya? Belilah sedikit penimbang. Tak lama sangat tu cik penimbang. Ya? Kalau air 1 tan atau air 1 meter padu, 1 kilogram. Tapi kalau kita cakap alamak susah lah nak cari penimbang itu ni, buang masa nak cari, gunakan sudu lah. Sudu kecil, 1 sudu kecil lebih kurang 6 gram garam, 1 sudu besar lebih kurang 17 gram garam. Ya. Dan kalau si padu air tu nak kira, kiralah berapa besar tangki tu, berapa lebar, berapa panjang. Dan kalau dia 1 kaki padu, air yang boleh isi dalam tu adalah 28 liter. Kan? Saya bagi contoh sekejap je. Okey, kalau akuarium tu panjang dia 4 kaki, contoh 4 kaki panjang, lebar 1,5 kaki dan kedalaman air dia pun 1,5 kaki. Kadang-kadang akuarium tu tinggi 2 kaki tapi airnya 1,5 kaki je. Jadi 4 kaki panjang, 1,5 lebar, 1,5 tinggi air, maka kita kali tu 4 kali 1,5 kali 1,5 dapat 9 kaki padu. Ya, 9 kaki padu. Dan bersamaan lebih kurang 250 liter. Jadi tangki 4 kaki tu boleh simpan air sebanyak 250 liter. Katakanlah kita cakap saya kena letak air biru tu, air ubat biru tu, methylene blue kan, 5 mg per liter. So, kalau 5 mg per liter, kita dapat lebih kurang 1250 mg ataupun 1.2 gram macam tu. Kita kira lah berapa banyak nak pakai. So you buat anggaran macam tu. Okay. Jadi kira-kira macam tu bergantung kepada apa yang saya dah tulis ni. Alright. Baik. Pertuan nombor 9, ikan serasi atau senang hati. Okay. Jadi kadang-kadang kita buat akuarium ni,
Bila saya nak cadangkan lah, kerana kita ada anak-anak kat rumah kan yang nak beli ikan akuarium dia minat, oh cantik ikan anak PKP ni kan, MCO kan, tak ada apa sangat, kita nak beli ikan kat rumah kan, mungkin tak pernah buat tapi nak start bela dah. Bila nak start beli ikan tu, belilah ikan yang senang lah. Ikan yang senang, kalau kanak-kanak ni dia suka ikan yang aktif, okay? Ikan yang aktif, senang dibela dan tak terlalu stres kan mak bapak kalau ikan mati kena beli lagi sebagainya kan. Jadi belilah ikan-ikan macam ya, Denio ni bagus. Ikan Denio ni dia aktif ni. Dia aktif. Atau ikan bab, ya, dia aktif. Ya. Dia gerak-gerak sana sini ya, dan dia tahan lasak sikit. Ya. Kalau boleh kita ada, kalau nak variety sikit, kita cari ikan yang di permukaan, macam Denio ni permukaan. Lepas tu pertengahan ni macam ikan rasbora ni. Ya. Kemudian di dasar ni kita ada dipanggil Corydoras catfish atau Otocinclus catfish ke, 2-3 jenis lah. Ya. Kalau ikan bandaraya tu janganlah mula dulu, ikan bandaraya tu cepat besar. Ya. Dan dia kadang-kadang boleh agresif kalau kita salah pilih spesies dia. Alright. So jadi pilihlah ikan yang senang atau serasi di dalam aquarium community macam ni. Kalau kita suka ikan kecil tu, contoh ikan kecil macam neon tetra tu warna biru dengan merah tadi tu, letak dia banyak-banyak. Kerana ikan yang schooling fish ni, yang dia suka bersama dalam kumpulan atau kawan-kawan ni, schooling fish macam ni, dia hidup dalam kumpulan, beli lebih sikit. Mungkin kalau ikan neon tetra tu beli dalam 10, 15, jangan beli seekor je. Sebab dia memang biasa schooling fish. Banyak tetra macam tu, ya. Tapi kalau ikan solitary ni kadang-kadang dia seekor pun tak apa kan. Seekor 2 ekor kan, macam-macam angelfish tu. Tapi kita kena hati-hati sikit nak angelfish dengan ikan tiger barb macam ni. Kadang-kadang kita nampak oh cantik tiger barb, cantik angelfish. Tiger barb ni biasanya dia suka makan sirip angelfish yang ini. Lebih terjuntai dia punya sirip tu, lebih cantik, lebih fancy. Lebih dia suka makan. Lama-lama dia punya angelfish dah tak ada lagi dah. Dia punya sirip ni dah. Dia makan dengan tiger barb. Okay. Petua ke-10. Ikan jangan terlalu padat. Ni pun boleh buat stres. Ikan tak gembira lah kalau padat sangat. Kalau dia tak serasi, dia tak gembira. Kalau padat sangat, dia tak gembira. Okay. Dan ini panduan yang saya nak bagi kalau kawan-kawan di situ ada yang nak tilapia selalu. Saya ditanya banyak mana nak ikat tilapia ni, nak masuk dalam sangkar, dalam top kolam. Ya. Ini panduan dia yang saya amalkan dan saya tahu ramai sahabat kita mungkin menggunakan kepadatan stok atau stochasticity macam ni. Biasanya kalau dalam sangkar yang air mengalir ke, dan kalau dalam tangki yang cukup pengudaraan dan penapis, tangki RAS, kita letak dalam 80 dan 100 ekor 1 meter padu. Biasa dalam 4 bulan kalau bela tu bolehlah mencapai dalam katakanlah saiz 3 ekor, kadang-kadang 2 ekor sekilo boleh sampai. Kalau makanan dia memang protein tinggi kan, dia boleh push dia sikit. Bagi makan ad libitum dan 2-3 kali sehari ke boleh juga ya. Alright. Dan kolam tanah kalau kita tak ada pengudaraan, hadkan dalam 8 hingga 10 ekor per meter padu, dan kalau ada aeration kita boleh tingkatkan sampai 30 dan seterusnya. Bergantung ya. Jadi sebab tu cakap banyak mana ikan bergantung pada sistem kita. Kita nak ada udara dalam air itu ke, tak ada udara ke, kita nak letak dalam tangki ke, nak letak dalam sangkar ke, ya. Bergantung kepada cara atau sistem ternakan kita ya. Dan ramai juga orang di luar sana ada pengalaman ya, yang mungkin lebih, tentu sekali ramai lebih pengalaman daripada saya. Jadi kalau sahabat-sahabat di sini yang mendengar, kalau misalnya berminat nak tahu lebih lanjut tentang kepadatan stok ni, kombinasi spesies dan sebagainya ya, elok you all contact juga network dengan peternak di luar sana yang menjalankan usaha ni dah lama secara berterusan kan, dan mempunyai pengalaman yang hands on. Jadi kita pun boleh ikut sedikit sebanyak kaedah yang digunakan, dan mungkin kita ubah suai sedikit mengikut cara kita dan ilmu yang kita baru terima ni. Okey.
Okay. Dan last sekali, ini bonus kita dah 10 kan, kita dah 10 petua ikan gembira kan. Ini last lah, saya nak bagi yang last one. Saya bagi petua bonus lah, petua bonus last. Petua bonus ni saya nak bagi sebab kita buat semua-semua ni bonus petua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Saya takut kita buat kerja je tapi mungkin sia-sia. Ya. Khawatir je. Sebab apa? Sebabnya kita tak buat ini. Ya. Ini penting sangat. Ya. So apa yang kita usahakan, jangan lupa ya. Di penghujung hari kita berusaha ya. Dan bukan kita yang menentukannya kan. Jadi kita usaha seboleh-boleh, kita belajar, kita menimba ilmu, kita berkongsi maklumat ya. Mencari sahabat yang boleh memberi kerjasama kita kan, all these things ya, cari pembekal yang bagus. Tapi di penghujung hari kita beli ikan ni, kena ingat ni lah ya, kena ingat ni. Dan kalau kita lupa ni, saya khawatir lah, saya sendiri khawatir lah sebab bukan kita yang menentukan semuanya, kita usaha saja. Baik, jangan lupa doa ya. Baik, terima kasih. Itu aja saya nak cerita, nak berkongsi hari ni. Sihat ni Tira? Saya dengar? Oh Tira. Hello. You nak I stop sharing ke tak? You nak saya stop sharing ke? Ha? Biar dulu biar dulu ya. Okey. Jadi the whole 1 hour tu boleh dengar Good. Alright. Line you putus-putus lah. Lain macam dah. Hello. Jelas dengar? Skrin nak. Dengar, boleh. Tak putus. Boleh dengar. Semua kelas. Ya. Teruskan kepada soalan dari Ada soalan? Okey, soalan dari Encik Raz Yusof di Facebook. Adakah overfeeding akan menyebabkan ikan? Itu je soalan dia. Nak kita baca semua sekali? Tak apa. Okey, overfeeding. Kita baca satu Tak apa. Overfeeding. Dia okey. Right. Now overfeeding buat ikan mati susah cakap. Susah jawab soalan macam ni. Okey. Biasanya dia kalau kita overfeeding ikan dia mungkin kalau kita boleh makan banyak benda kita boleh makan dia makan tapi kita akan ada hadapi masalah air yang begitu kotor sangat, amonia naik tinggi. Tapi kalau ikan biasa ni, kalau ikan yang kita ternak dekat dalam ikan aquarium ke ikan tilapia kan, dia overfeeding sampai satu masa dia dah makan dengan sangat perlahan. Maksudnya bila kita paksa dia makan, contoh macam overfeeding contoh maksud overfeeding kalau kita belikan tilapia, kita patut pergi makan dalam masa 5 minit ad libitum. Lepas tu kita dah pergi makan, kita berhenti sekejap. 15 minit kemudian kita datang pergi makan. 15 minit kemudian kita datang pergi makan. Makan aja, ya. Overfeeding. Overfeeding biasanya tidak menghasilkan penambahan berat badan pun.
sebenarnya. Tilapia banyak kita menghasilkan kotoran. Ya, dia makan-makan tapi lebih banyak menghasilkan kotoran dan tidak serap menjadikan tubuh badan. So bila kita buat macam tu, ikan dia tak matilah. Cuma kita akan menghadapi satu masalah yang air tu tercemar lah disebabkan makanan yang tak akan habis dimakan. Ya, macam tu. Jadi bila kolam tercemar, dia akan menyebabkan amonia naik, ya, organic matter bertambah. Yang ini yang boleh memberi masalah pada ikan. Bukan sebab dia makan dia belojo sangat sampai perut pecah ke, tak ada macam tu. Okey? Boleh? Hello? Hello? Terima kasih Cik, nak tekan Cik Ras. Dengan soalan dari Muhammad Zulkifli. Peranan kita. Apakah apa? Apakah peranan dalam menjaga ikan? Apakah peranan dalam menjaga ikan laga? Peranan apa? Ikan laga. Tak, soalannya apakah peranan dalam menjaga ikan laga, ikan beta lah. Ikan laga, betul. Tak, tapi soalan tu apa peranan macam mana tu? Tak apa nak jelas. Itu daripada Encik Muhammad. Dia macam tak penjelasan. Tak berapa jelas kat lain tu. Encik Hadi tidak kalah boleh. Apa soalan dia? Udang galah boleh tak galah? Udang galah? Okey. Udang galah ni yalah, udang galah ni biasanya kalau dalam kolam kalau itu ternak udang galah dalam kolam air tawar, tak perlu tak garam lah. Kan? Kalau kita buat pembenihan memang kena. Pembenihan ni kita perlu garam sebab dia sampai parts per thousand tu PPT kita perlu untuk pembenihan. Tapi kalau kita bila dia dah sampai katalah PL 15 gitu, kita keluarkan, atau PL 10 keluarkan daripada hatchery, kita masuk ke tangki asuhan. Di dalam tangki asuhan, kita mungkin nak bela sebulan ke sebelum masuk dalam kolam. Di situ boleh letak sedikit garam, tapi sebenarnya tak perlu. Soalannya boleh tak? Boleh lah, tapi jangan banyak sangat. Mungkin sampai 1-2 PPT boleh lah kalau nak letak garam. Ya? Tapi apabila dia dah keluar hatchery tu, dia dah adaptasi dengan air tawar, maka tak perlu letak garam pun. Ya? Dan kalau kita nak pindahkan ke kolam tanah tu, masukkan kolam tanah terus, kolam air tawar. Tapi kalau kolam tu air payau sedikit, tak ada masalah. 1-2 PPT payau, memang ada orang buat udang galah dalam kolam yang sedikit payau. Tapi kalau nak sendiri letak kolam ikan payau tu, saya rasa rugilah. Itu je. Ya? Okey. Apa dia? Apa? Garam biru dengan biasa. Garam biru, garam biasa. Oh, ini hatchery. Ini soalan macam akuariumnya. Biasanya garam biru ni dia ada letak sedikit ubat ataupun bahan kimia tu yang kita panggil methylene blue kan. Tadi saya dah cakap, dia warna biru, kebiru-biruan tu sedikit methylene blue dicampur dengan garam. Sebenarnya kalau kita ada keadaan di mana ikan tu kita terima ikan dan kita tengok ikan kita ada misalnya bintik-bintik putih ke, ya, jadi kita khawatir dia ada sedikit penyakit ke, kita boleh letak garam biru tu, maksudnya ada garam dan ada juga sedikit methylene blue, ya, dalam tu untuk mengobati
bintik-bintik putih tu, ya. Tapi untuk kegunaan, kebiasaan kegunaan, untuk kita gunakan untuk pemilihan ikan, untuk transport, untuk holding tank ni pakai garam biasa saja. Garam biru tu lebih sesuai kalau kita tahu ikan tu dah ada tanda-tanda penyakit. Ya, okey. Lagi? Ya. Ha. Di Okey. Tukar air. Ini dia aquarium lah saya rasa, aquariumnya. Dia ada garam biru, garam kuning, garam putih. Biasa garam biru tu ada methylene blue, garam kuning dia letak active flavin. Juga macam ubat kuning tu, ubat kuning tu. Biasa pakai garam cukup. Kalau kita tukar air, bila kita tukar air dekat dalam tangki, dan kita masuk air baru dan nak letak sedikit garam, okey. Ambil cari garam biasa je. Cari garam kasar. Tak perlu garam biru lah, garam oren lah, tak perlu. Garam kasar dah cukup. Banyak sebenarnya manfaat garam ni saja. Ya. Kecuali kalau ada tanda-tanda ikan tu berpenyakit, maka bolehlah kita menggunakan garam yang macam biru tu atau warna kuning tu. Tapi kalau kita tukar air ikan secara biasa je, ikan sihat kan, pakai je lah garam biasa tu, tak ada masalah. Ya? Okey. Lagi? kita ada Ha? berbanding dengan ikan yang lain. Adakah dia mengalami cara untuk Ikan dekat dasar kolam, dasar aquarium ikan kat Okey. Pertama, ikan ni ikan yang biasanya aktif kan. Kalau ikan tu biasanya aktif, kalau dia tiba-tiba tidak aktif, ni macam-macam masalah. Susah kita nak buat penyelesaian kan. Katakanlah ikan tu ikan angelfish lah, contoh angelfish. Okey, dia senang semua tu ikan angelfish kan, dia berenang kat air, happy je. Tiba-tiba dia kat dasar, dia tak nak makan kan. Walhal air macam cantik aja, air bersih, tukar filter pun cantik semua kan. Tiba-tiba dekat dasar aja. Dia kena lihat, sebab setengah ikan macam angelfish ni, ikan siklit ni, dia panggil internal infection, memang ada penyakit yang boleh bagi masalah pada dia. Okay? Macam contoh whole and head disease dan sebagainya. Memang parasit tu, penyakit tu memang salah satu parasit yang berlaku untuk ikan spesies macam tu. Jadi kalau benda tu berlaku, kita kena cari find out. Macam ni kena cek buku tu, kena rajin baca ni, rajin baca buku ke, Google, tengok internet kan. Kita cari ikan spesifik. Apa spesifik ikan tu? Ikan ni apa penyakit dia? Kalau penyakit dia macam ni, okey, ubat dia begini. Kita kena carilah kat kedai tu kalau dia macam tu kan. Kalau semua ni ikan, kalau seekor spesiesnya, tapi kalau semua ikan mendap dekat dasar, semua ikan yang kita bela tu semuanya macam tu, perangai macam tu, ni masalah kan. Mungkin masalah air tu mungkin dah toksik ke kan. Kita perlu buat penukaran lebih ke, tengok balik kita punya filter system ke, atau apakah pernah tak kita masukkan ikan lain ke dalam tu baru-baru ni ke. Kerana bila kita masuk ikan baru tu datang yang penyakit daripada air yang kita beli tu ikan. Jadi membuat ikan yang sedia ada tu juga dijangkiti. Jadi ini kita melihat, sebab kita nak perinci sesuatu memang agak susah ya, gantung kepada situasi masing-masing lah. Tapi yang penting kalau saya akan tengok spesies apa, ikan apa,
Dia tengok apa mungkin penyakit yang selalu atau biasa ikan tu kena dan apa cara penyelesaian dia, apa bahan kimia yang biasa digunakan atau ubat. Lepas tu saya cuba cari dekat kedai ikan tu untuk ubat yang khusus untuk ikan tu lah. Kalau tak, kita boleh sauk ikan tu keluar, letak dalam quarantine tank dan rawat berbeza daripada tangki yang kita ada ikan lain tu. Okay. Alright. Jadi, okay. Apa dia? Yang makanan tu kan pilihan tak reti nak kenyang. Okey, dia senang macam ni je lah. Dia kita jangan ikut tempo dia lah. Kalau ikut tempo ikan keli memang dia nak makan aja. Apa kita boleh buat? Kita buat sebab tu saya cakap tadi, salah satu kita buat sedikit pengiraan. Contoh kita masuk ikan keli tu dalam tangki tu. Kalau kita masuk 1,000 ekor. Contohnya masuk 1,000 ekor dan setiap ikan keli dia katakanlah berat dia 100 gram. Contoh ya, contoh. Saya kira sekejap ya. Kita lah 1,000 ekor ikan keli, sekarang tu berat dia 100 gram kan. 1,000 kali 100. Maka dalam tangki tu berat ikan keli semua tu kalau kita timbang adalah 100 kilo. Contoh 100 kilo. Okay? Jadi kita jangan bagi banyak sangat. Kita katakanlah bagi yang keli 3% berat badan saja kali 0.03. Maka kita bagi 3 kilo. Contoh. Ya. Jadi kita bagi 3 kilo tu kita bagi pagi sikit, petang sikit. Ya. Sikit sangat, iyalah. Dia tak perlu banyak sangat lah. Kan? Ya. Kalau nak up sangat, kalau alamak kesian sangat itu baik jadi naikkan 5% contoh. Naikkan 5% atau 5 kilo. Jadi kalau kita buat macam tu, kita bagi dia makan mengikut keperluan kebiasaan ikan tu, ya, yang dia boleh makan, dia boleh cernakan makanan dia, ya, dan menghasilkan kotoran yang sesuai daripada makanan tu. Kalau tak, dia makan pun menjadi masalah pada kita. Alright, jadi kita ikutlah sedikit pengiraan tu. Memang ada panduan-panduan tertentu tu kita boleh ikut saiz ikan keli. Follow je panduan tu, tapi kita kena tahu biomass atau banyak mana ikan dalam tu, lebih kurang. Lepas tu berdasarkan tu kita bagi ikut peratusan berat badan dia. Ya? Jadi macam tu kita tak perlu macam risau bagi ni makan aja banyak mana kan. Okey. Ini kalau pellet lah. Ini kalau pellet. Saya cakap pasal pellet ya. Ini pasal saya tak nak mencadangkan sangat bagi makan macam kuat ayam dan sebagainya kan. Tapi kalau makan pellet kita ikut cara macam tu lah. Okay. Lagi? Kira? Adakah batu erasi apa? Batu erasi dalam panjang. Adakah batu hiasan dalam akuarium boleh menjadi keracunan ya? Merangkap amonia ya? Saya rasa tak. Setahu saya, apa yang saya tahu, batu hiasan contoh yang dalam akuarium tu tak ada fungsi merangkap amonia sebenarnya. Ada orang letak contoh-contoh macam zeolite lah dalam akuarium kan, setengah bahan tu, mineral tu untuk merangkap amonia. Tapi kalau batu-batu atau khasnya batu hiasan lah yang saya tahu, tak ada fungsi begitu. Dia tak ada merangkap amonia. Okay. Amonia hanya kita boleh
nyahkan dia ada beberapa cara. Satu mengenai dalam kitaran air tu yang gunakan biological filter tu. Satu lagi melalui phytoplankton yang saya cakap tadi untuk kolam. Lepas tu satu lagi dalam bakteria, heterotrophic bakteria sistem bioflok. Itu saya tak cakap sangat sebab itu sistem tu tak ramai orang buat lagi dan pendekatan dia pun agak berbeza ya. Jadi saya rasa tak ada masalah sangat kalau batu hiasan tu mengangkat amonia. Ya. Itu je. Jadi Doktor nak okey. Faham. Pemberian ad libitum tu adalah pemberian makanan mengikut selera ikan. Kita bagikan kita makan 3 kali sehari. Kan? Contoh, 3 kali sehari iaitu pukul 10 pagi, pukul 2 petang ke ataupun dan juga pukul 6 petang. Ya? Jadi lat ataupun selang 4 jam lah. Ad libitum tu kita bagi setiap sesi. Setiap sesi. Contoh bagi pukul 10 pagi. Macam mana selera dia? Kalau dia makan sikit, kita ikut rentak dia bagi sikit. Kalau dia makan lebih, bagi lebih. Lepas tu tengah hari pukul 2 mungkin dia selera lebih sikit. Cuaca panas, dia nak lebih kan? Okey, kita bagi lebih. Kemudian pukul 6, mungkin bila dah pukul 6 tu dia mungkin lebih hebat lagi. Air dah panas, dia nak makan lebih, kita bagi lebih. Dalam 5 minit, cukup lah. Dan kalau kita nak tahu, kita kira lah banyak mana kita makan pagi, tengah hari, petang tu, campurkan makanan tu. Dan kalau kita nak kira dia punya peratus berat badan, kita dah boleh tahu dah berdasarkan selera ikan tu. Ya? Inilah cara yang kita biasa gunakan dalam biasa pengajaran program inkubasi di UPM. Sebab kita masa kita agak ada kekangan, jadi kita kena pastikan ikan tu dimakan cukup. Tapi tak lebih macam Encik Raz Yusof tadi tanya, kalau makan lebih masalah kan. Sebab kalau kita bagi lebih sangat, sampai 20 minit, setengah jam sekali bagi makan dengan makanan lebih kena buang dan sebagainya. Satu, kita rugi dari segi makanan tu lebih sangat. Kedua, FCR kita lah, kita akan kerugian kadar penukaran makanan. Lebih makan, berat badan tak naik sangat kan. Lepas tu kotoran lagi. Jadi ni kita kena pastikan. Sebab tu pemberian ad libitum ni memang biasalah diamalkan di banyak tempat juga. Okey, lagi? itu jadi bukan Ainul Maria lah. Tak apa. Untuk faham dia kan dia ada online kan Kena buat. Saya rasa dalam masa time COVID ni kita ramai sahabat-sahabat kita, mungkin kita punya bekas-bekas pelajar pun masih lagi terlibatkan di dalam penghasilan ikan akuarium kan. Ramai saya tahu anak-anak buah saya, student-student kita dulu yang terlibat dalam penghasilan ikan beta, ya, ikan pelaga ni, dan dia buat delivery lah. Kadang buat beta boleh buat delivery pakai senang je packaging kan, senang buat online delivery dan seterusnya. Kemudian sampai tu jual makanan dia and so on lah. Jadi saya rasa time-time COVID ni kita teruskan usaha macam ni, dan permintaan sebenarnya banyak. Ramai orang minta ikan-ikan yang macam ni sebab kerana duduk rumah lama tak ada aktiviti sangatnya. Ini adalah satu peluang untuk membantu mereka yang menghasilkan ikan hiasan ni. Okay. Itulah. Ya. Saya rasa tidak ada halangan dan malah saya rasa bertambah lagi orang minat nak buat ternakan ikan hiasan ni, dan kita punya delivery through proper online delivery ni. Okay. Okey Cik Tah, lagi banyak soalan tadi. Mungkin lagi jam banyak sangat. Lagi 3-4 dah lah kan. Banyak sangat. Aiman.
Apa dia? EM4? EMO. Oh, EM4. Ha. Ini soalan ni kena tanya orang pakar penyakit ikan ni. Okey. Apa ni, tapi saya boleh tahu apa ni, dropsy, I'm not sure kita orang pakai dropsy apa. Saya pun tak pasti sama ada orang gunakan methylene blue untuk dropsy sebab saya gemar selalu pakai methylene blue sebab dia kurang sikit daripada dia punya apa ni keracunan dia untuk air dan ikan kan. Kita cuba gunakan bahan-bahan kimia ni yang boleh, kalau boleh, yang kurang sikit kesan dia kepada ikan kan. Dan saya tak pasti sebenarnya, saya tak tahu kalau dropsy tu dengan penggunaan EM4 kan atau PSD ke? Apa dia kata? Photosynthetic bacteria ke? Okey. Apa tu? EM4 ke? Tadi soalan tadi tu. EM4. Okey. So, penggunaan EM4 ni ataupun bakteria ni semua ni lebih kepada untuk menjaga kualiti air. Tapi kalau kita boleh gunakan dos yang tertentu, dia boleh membantu untuk meningkatkan bakteria yang baik dalam air. Ya. Jadi saya rasa tak ada masalah gunakan tu. Cuma dia punya dilution atau banyak mana, kepekatan macam mana tu. Alright. Jadi yang ini saya tak pasti banyak mana nak kena pakai. Dia bergantung, dia mesti ada dia punya dilution tu, ikut spesies dan juga ikut volume air tu yang kita nak gunakan. Ya. Maaflah ya. Soalan. Okey. Boleh sekali. Apa nama ni? Dia udang galah daripada hatchery 10 ppt dah tu. Lepas tu kalau dekat kolam Bolehkah? Boleh enggak? Saya ada putus tadi. Jadi dia masuk dalam, sekali lagi masuk dalam kolam. Lepas tu? Kalau dekat kolam, kita ganti garam air laut. Sebab bila kita air kolam, Oh, okey. Apa ni, tak apa, saya tak apa nak jelas dengan soalan tu. Jadi daripada itulah, kadang daripada hatchery masuk ke PT, 10 ppt masuk kolam. Itu kolam tu air garam dia ada kalsium sahaja, tak cukup. Saya tak berapa nak pastilah soalan macam tu. Minta maaf lah, tak berapa jelas kan? Ya, tapi kita boleh sampai tahu yang lain garam. Yang ada saja. Cukup mineral tu. Okey. Dia lain. Ya. Oh. Saya tak pasti sebab apa nama tu, kalau kita masuk, okey, katakanlah dalam kolam tu ada kalsium sahaja kan. So kalau kita nak naikkan lain, contoh kita nak naikkan mineral lain umpamanya,
Dan kalau kita perlu contoh magnesium, kita boleh cari letak apa ni, dolomite umpamanya, calcium magnesium carbonate, kita boleh letak dolomite umpamanya, boleh naikkan calcium magnesium. Okay. Lepas tu kita kalau perlu kita kena check tu berapa ppm kita punya ataupun apa ni, kepekatan kalsium, magnesium. Kemudian kita punya kadang orang boleh gunakan potassium tu, tak cukup. Kita boleh measure tu, cari, dan juga kalau perlu kita boleh letak bahan-bahan yang berkaitan, yang tinggikan you punya magnesium contoh. Itu dia. Tapi biasanya kalau air laut tu, kalau kita nak sebab ni kalau kolam besar, ni kolam besar ni bila kita nak pulihkan, biasanya kalau gunakan bahan-bahan kimia ni, kalau setakat kalsium tu ada dan kita nak tingkatkan magnesium, bolehlah gunakan dolomite tu. Sekali dua ni tak ada masalah sebab dia bantu alkalinity kan, kealkalian air. Tapi ada juga dalam mineral lain tu, mungkin kita kena cari apa yang kita kekurangan tu. Mencari mineral yang lebih khusus untuk apa yang kita perlukan tu. Ya. Ingat itu je lah sebab saya pun tak nak jelas soalan tu tadi. Ya. Terakhir. Minta maaf lah. Minta maaf sangat Nanti Sofi. Apa dia? Berapa lama ikan? Oh, okey. Okey. Terima kasih soalan tu. Biasanya contohlah dari ikan akuarium. Saya pernah bercuti seminggu, cuti raya. Cuti raya balik kampung seminggu, lepas tu datang balik, baru bagi ikan makan, tak ada masalah seminggu. Tapi itu saya punya ikan lah, mungkin filter kita bagus, ikan tu stabil dan sebagainya. Tapi kalau boleh, jangan kita biarkan lama sangat. Kalau 1 hari puasa tu okey, tapi kalau dalam 3 hari tu pun alright lagi. Tapi kalau boleh, jangan lebih sangat, macam seminggu tu. Bukan masalah apa, kadang dia bila dah susut badan dia tu, biasanya dalam banyak penyelidikan kalau kita dapati kita staffkan dia lama sangat, dia nak pulih balik kesihatan tu susah. Kalau lebih daripada contoh seminggu, kalau setakat 1 hari 2 hari masih okey lagi, mungkin dia tak mati. Mungkin dalam seminggu dia tak mati, tapi dia dah hilang, dia orang cakap dia ada hunger strike. Hunger strike tu dia tak nak makan dah. Sebab dah seminggu tak makan, lepas tu dia terus tak nak makan lagi dah. Jadi sebab kematian tu sebab hunger strike tu, bukan sebab dia tak nak makan balik. Kan? Jadi kita kena hati-hati sikit dalam hal ni. Kalau kita bercuti sekejap tak apa, tapi kalau dah berpanjangan tu, mungkin kena cek alternatif lain. Jiran ke datang, beli kita makan, tolong kita ke, pakai automated feeder ke. Kalau kita keluar lama sangat lah. Ya? Itu yang saya boleh cadangkan. Jadi kalau setakat keluar weekend ke, Sabtu Ahad, pergi mana-mana datang balik, tak ada masalah lah. Alright? Kira. Hello. Dah. Last boleh? Last one cukup lah. Banyak sangat. Satu cukup. Last one. Yeah. Lagi sekali, ikan apa? Apa dia? Okey. Sodium hypochlorite.
Ya. dan juga Oh, okey. Okey, right. Untuk nyah kan? Ya. Okey, untuk okey faham. Tangki disinfektan ni biasanya memang kita gunakan dua-dua ni permanganate yang warna merah atau ungu tu. Kemudian gunakan sodium hypochlorite. Sebenarnya sodium hypochlorite tu adalah klorin lah kan, ataupun jenis Clorox kan, tapi dalam bentuk serbuk kan. Ini adalah dua bahan yang biasa kita gunakan untuk nyah kuman, ya. Dan daripada dulu lagi, hatchery ke kita gunakan, tak kisah hatchery ikan ke udang ke, hatchery apa ni buat aquarium fish ke, okay. Dua-dua bahan ini memang digunakan, tapi macam potassium permanganate biasanya kita gunakan untuk food bath, ya? untuk cakap tu mandian boot umpamanya kan, sebelum kita masuk hatchery ke kita gunakan permanganate. Dan klorin ni lebih merata kegunaan dia, lebih merata untuk mandian, untuk peralatan, ya, untuk cucian tangki dan seterusnya. Dan saya rasa tidak ada halangan kalau kita gunakan bahan-bahan ni semua untuk nyah kuman, ya, sebab memang kalau kita mengikut standard tertentu, mengikut dosage tertentu, ya, dari segi sama ada kita nak dia spray je ke, mandian ke, atau long term bath ke, ya, atau short term bath, tidak ada halangan dan saya rasa tidak ada long term effect lah. Untuk actually sebenarnya memang kita pakai pun daripada dulu lagi dan dia banyak membantu, terutama dalam amalan biosecurity, ya, amalan security kita boleh pakai bahan-bahan macam ni semua, ya. Ya, Tira. Hello. Hello, okey Cik, terima kasih banyak di atas kongsian ilmu yang pada ni. Okey. Sama. Okey, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cik La dan juga yang hadir pada sesi hari ini, yang kekal untuk bertenaga sehingga ke akhir sesi perkongsian ini. Begitu banyak ilmu yang telah dipakai kita pada hari ini dan saya rasa ilmu ini adalah sangat tidak terhingga. Saya ucapkan kepada Cik La, memang banyak sangat ilmu pada pagi ini dan saya rasa ini adalah sesi yang paling lama untuk sesi live yang saya rasa begitu ramai orang yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai ikan. Mungkin selepas ini jika sekiranya anda semua ingin bertanya lebih lanjut mengenai topik ikan ataupun pengeluaran udang galah, boleh menghubungi Encik La di website dan kesemua maklumat semua boleh di website ataupun boleh ajukan di Facebook Fakulti Pertanian. Okey, buat pengetahuan semua, Cik La mungkin akan bersara tidak lama lagi. Sekiranya anda memerlukan sebarang informasi saja, maklumat yang anda ingin tahu mengenai pengeluaran ikan dan dalam bidang aquaculture, silalah berhubungan dengan Cik La sebelum Cik La bersara. Cik La, kalau Cik La bersara, kita orang boleh tanya lagi ke? Boleh aja. Tentu sekali boleh. Okay. Kita buat buku panduan nanti aquaculture dalam perancangan tu. Terima kasih Cik La atas perkongsian ilmu yang diberikan, pengalaman 30 tahun. Dapat ilmu daripada seorang yang sangat berpengalaman seperti Cik La. Okey, sehubungan itu saya mengakhiri sesi pagi ini dengan sebuah serangkap pantun Bunga Dedap di atas para anak dusun Pasang Pelita. Kalau tersilap tutur bicara, mari disusun. Sekian.